Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-44. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, Baina Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi. Farafa'a ra'sahu faqala, Hadha babun minas sama'i futihal yawm. Lam yuftah qattun illa al-yawm. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما illa u'titahu. Rawahu Muslim. Bab Fadlul Fatihah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa pada satu ketika Jibril alaihi salam sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kedengaran suara dari langit, lalu Jibril telah mengangkat kepalanya ke atas dan berkata, Satu pintu di langit telah dibuka pada hari ini yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Menerusi pintu itu, satu malaikat yang tidak pernah turun ke dunia sebelum ini telah turun. Malaikat itu pun datang lalu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua nur yang telah diberikan kepada Tuhan, yang belum pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum Tuhan, iaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mana-mana perkataan daripada keduanya yang Tuan baca, maka pasti Tuan akan mendapat ganjaran. Muslim. Keterangan. Yakni jika ayat itu ayat pujian, maka akan didapati pahala pujian itu. Dan jika ayat itu ayat doa, maka doa itu akan dikabulkan. Alhamdulillah tuan-tuan. Pagi ni kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, itu kelebihan Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kita dah ceritakan berapa kali. Abdullah bin Abbas, anak Al-Abbas. Al-Abbas tu pak saudara Nabi. Abdullah ni sepupulah. Dia kanak-kanak dan kalangan kanak-kanak bersama dengan Nabi. Dia duduk dengan Nabi, para ulama kata tak lama, dalam 30 bulan saja bersama dengan Nabi, sebab dia duduk kat Mekah. Duduk kat Mekah, dia lewat Nabi Amul Fathi, hari pembukaan kota Mekah tu baru dia keluar daripada Mekah, dia jumpa Nabi dekat Juffah dan ikut Nabi sekali, dia dengan mak dia. Dan sahabat lain semua berhijrah ke Madinah sebab dia ni kanak-kanak kan. Jadi bila orang tanya dia, macam mana keadaan kau duduk kat Mekah sedangkan orang lain dah hijrah, dia kata aku ni satu budak-budak dan aku dengan mak aku ni antara orang yang diberi keuzuran oleh Allah lah. Dia akan jawab gitu. Abdullah bin Abbas banyak kelebihannya daripada dia meriwayatkan 1660 hadis. Dalam hadis ni Abdullah bin Abbas dia kata, qala baina Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kata Abdullah bin Abbas, dia kata ketika mana Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ayat dia ni, kalau kita tengok dia tag dia, ketika mana Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Abdullah bin Abbas ni dia ada pada ketika itu. Salah satu kelebihan yang ada pada Abdullah bin Abbas ni, dia boleh nampak malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kita ni nampak maksiat banyak kan. Ni Abdullah bin Abbas ni dia boleh nampak Jibril. Ada satu riwayat dia kata aku tengok Jibril ni dah 2 kali kata.
Ada satu ketika tu dia sama dengan ayah dia Al-Abbas pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni salah seorang isteri dia ialah Maimunah bin Haris. Jadi Abdullah ni dia mak saudara dia lah, Maimunah tu. Dia keluar masuk rumah Nabi tu biasalah. Jadi satu hari Abdullah dengan Al-Abbas yang ayah ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk sembang-sembang. Tiba-tiba dia sembang-sembang, Abdullah ni dia jadi macam dia macam lari. Lepas tu ayah dia kata, Al-Abbas kata, kau tengok ya Muhammad, dia kata, ya Rasulullah, kau tengok anak aku ni lari paling. Kata. Kemudian ayah dia tanya, kenapa kau paling? Lepas tu dia kata, aku nampak ada seseorang sedang bersembang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Abbas pun dia tanyalah. Sedangkan Al-Abbas sama tu dia sama dengan Nabi. Al-Abbas dia tanyalah, ya Rasulullah, betulkah ada orang lain bersama dengan kau? Kemudian Nabi dia terkejut. Dia kata, ya Abdullah, aku nampak ke ada seorang bersama dengan aku? Kata Abdullah, ya aku nampak. Dia kata, Hadza Jibril. Dia kata, Nabi dia kata, tu yang kau nampak tu Jibril. Itu kelebihan Abdullah bin Abbas, dia boleh nampak Jibril. Itu satu ketika lain. Tapi ini dia cerita. Hadis ini dia kata, Bina baina Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abdullah bin Abbas ni hadis ni dia cerita, aku nampak dia. Aku nampak Jibril ni duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Ni standard Abdullah bin Abbas dia nampak. Kemudian sami'a naqidan min fawqihi. Dan ada dengar suara daripada atas, dia kata. Farafa'a ra'sahu. Kemudian Jibril pun diangkat kepala dia. Jibril pun diangkat kepala dia ke atas. Kata Jibril, hadza babun minas sama' futihal yaum. Dia kata ada satu pintu langit dibuka pada hari ini, dia kata. Lam yuftah qattun ila yaum. Dia kata Jibril, pintu tu tak pernah buka lagi sebelum ni. Illal yaum, melainkan pada hari ini saja. Kemudian fanazala minhul malak. Kemudian turun malaikat. Turun malaikat. Maksudnya Abdullah bin Abbas tu satu dia nampak Jibril. Dia boleh cerita ada malaikat turun. Dia nampak. Dia kata, hadza malakun nazala ilal ard. Faqala, kata Jibril ni, hadza malakun, malaikat ni turun ke bumi, lam yunzil qattun ilal yaum. Tak pernah turun lagi malaikat ni. Ini kali pertama malaikat ni turun. Kemudian fasallama, dan malaikat itu dia memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata malaikat itu absyir, satu berita yang menggembirakan, tahniah, dia kata. Binuraini, dengan dua cahaya. Nur ni cahaya. Binuraini, dengan dua cahaya uti tahuma, yang telah diberikan kepada engkau wahai Muhammad, kedua-dua cahaya itu, dia kata. Lam yu'ta nabiyyun qablak, yang mana nur cahaya, dua cahaya itu tidak pernah diberikan kepada mana-mana nabi sebelum kau, wahai Rasulullah, dia kata. Apa dia? Yang pertama, kata malaikat itu yang turun pada langit itu, dia kata ialah surah Al-Fatihah. Ini kelebihan surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, wa khawatimu suratil Baqarah, dan dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah yang biasa kita baca itulah amanar rasul la yukallifullah. Okey. Kemudian kata malaikat itu, yang turun tu dia kata, lan taqra, tidak ada orang yang membaca surah Fatihah ataupun dua ayat daripada surah Al-Baqarah yang akhir ni biharfin, dengan satu huruf sekalipun. Maksudnya mana-mana apa yang dibaca, mana-mana huruf yang dibaca daripada Fatihah dan dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah itu, minhuma, daripadanya, illa u'ti tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan apa yang dia minta. Maksudnya kalau dalam surah Al-Fatihah tu ada doa, ada tasbih, ada tahmid, semuanya Allah Taala akan terima. Serupa juga akhir surah Al-Baqarah tu, yang akhir tu ada merupakan doa, kan. Amana Rasulullah yukallimullahu nafsan rabbana, semua tu doa tu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis ni menceritakan tentang kelebihan surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita tahu kelebihan-kelebihan ni, kita amal sambil kita baca tu, kita search inilah yang mana
Abdullah bin Abbas nampak malaikat kan. Dia nampak dengan kelebihan surah-surah yang kita baca tu ada menambahkan keyakinan kita, yakin Allah Taala kan akan beri dengan doa-doa kelebihan yang ada pada ayat. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wal 'asr. Ila Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salatullah alaika, Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.